Pagi murid-murid 3H, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dalam bab 5, Nisbah Trigonometri. Baik, ini adalah pelajaran yang lepas. Okey, cikgu ulang semula. Okey, ini adalah segitiga bersudut tegak. Okey, kenapa segitiga bersudut tegak? Kerana kita ada sudut 90 darjah di sini. Okey, empat segi ni adalah sudut 90 darjah. Okey, kemudian kita ada sudut theta di sini yang berwarna kuning. Okey, di sini adalah sudut yang kita nak cari. Okey, sekarang cikgu akan namakan sisi-sisi yang ada di dalam segitiga bersudut tegak. Okey, yang pertama adalah hypotenuse. Okey, bagaimana kita nak tahu ini adalah garisan hypotenuse? Okey, kita cari sudut 90 darjah ya. Okey. Okey, cikgu gunakan pen. Okey, kita ada sudut 90 darjah di sini. Okey, jadi bertentangan dengan sudut 90 darjah, opposite dengan 90 darjah adalah sisi hypotenuse. Okey, jadi kita gunakan simbol H untuk hypotenuse. Okey. Kemudian kita ada satu sudut theta di sini, iaitu sudut yang kita nak cari ya. Jadi bertentangan dengan sudut theta ini kita panggil sisi bertentangan, iaitu opposite side. Jadi kita gunakan simbol O, okey, untuk opposite. Okey. Kemudian kita ada satu lagi sisi, iaitu sisi bersebelahan. Okey, sisi bersebelahan ini dinamakan adjacent side. Okey, bagaimana kita nak kenal sisi adjacent ini? Dia adalah sisi di antara sudut theta dan juga sudut 90 darjah. Jadi di sini adalah sudut sisi bersebelahan, iaitu adjacent. Kita akan gunakan simbol A. Okey. Alright, so kita ada hypotenuse, opposite dan juga adjacent. Okey, baik, kita buat sedikit ulang kaji. Okey. Jadi di sini kita ada segitiga bersudut tegak. Okey, di sini adalah sudut theta. Okey, untuk mencari sin, formulanya adalah opposite bahagi hypotenuse. Okey, di mana opposite adalah sisi yang bertentangan dengan sudut theta, hypotenuse pula adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey. Okey, jadi di sini adalah sin. Okey, dalam bahasa Melayu kita panggil sin ya. So sin theta sama dengan opposite bahagi hypotenuse. Jadi formulanya ialah kita ambil huruf O dan H menjadi SOH. So, okey, jadi formula untuk mencari sin adalah so. Okey, kita tengok A, ini adalah segitiga bersudut tegak ya, dengan sisinya 3, 4 dan 5. Okey, cari sin theta. Okey, katakanlah sin theta kita di sini, sudut theta di sini ya. Ini adalah sudut theta kita. Okey, menggunakan formula so. Jadi di atas adalah opposite, di bawah adalah hypotenuse. Jadi kita cari sisi opposite dahulu. Ini adalah theta, jadi bertentangan dengan theta adalah opposite. Okey, manakala H hypotenuse bertentangan dengan 90 darjah adalah H hypotenuse. Okey, jadi kita masukkan nilai opposite adalah 4, hypotenuse adalah 5. Jadi ini adalah jawapan kami. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita ada cosine. Okey, ini adalah theta kita. Okey, theta kita. Hypotenuse adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Adjacent adalah di sebelahnya, di antara 90 dan juga theta. Okey, jadi formulanya adalah adjacent bahagi hypotenuse. Okey, untuk mencari cos theta, formulanya adalah adjacent bahagi hypotenuse. Jadi kita ambil huruf A dan H menjadi CAH. CAH kah? Okey, tadi kita dah ada so, formula untuk sin. Sekarang kita ada kah, formula untuk cos. Okey, C adalah cos. Okey, jadi kita tengok B, segitiga bersudut tegak dengan sisi 5, 13 dan 12. Okey, cos theta, okey, gunakan formula cos, jadinya A bahagi H. Okey, mari kita cari sisi adjacent. Okey, di mana sisi adjacent? Katakanlah di sini adalah sudut theta kamu. Okey, jadi di sini sudut theta, di sini sudut 90 darjah. Di antaranya adalah A. Okey, jadi A adalah 5. Okey, sisi bersebelahan ya, bersebelah sahaja dengan theta. Okey, di manakah sisi hypotenuse? Okey, ini adalah sudut 90 darjah.
Hypotenuse adalah yang bertentangan dengan 90 darjah, opposite dengan 90 darjah. Jadi ini adalah H. Okey, jadi H adalah 13. So ini adalah jawapan kamu, 5/13. Okey, kita lihat tangent pula. Okey, katakanlah ini sudut theta kamu. Okey, tangent formulanya adalah opposite. Okey, opposite bahagi dengan adjacent, sebelah dia. Okey, sebelah ya di antara 90 degrees dan juga sudut theta. Jadi kita tulis sini tangent theta bersamaan dengan opposite bahagi adjacent. Gunakan huruf di depan, jadilah TOA, TOA. Okey, jadi gabungkan semua. Untuk sin kita ada so, untuk cos kita ada kah, jadi untuk tangent kita ada toa. Okey, so kah toa. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, segitiga yang sama tadi, katakanlah kita sudut theta-nya masih di sini. Okey, menggunakan formula tangent theta bersamaan dengan opposite bahagi adjacent. Jadi di manakah sisi opposite bertentangan dengan theta? So inilah sisi opposite. Tuliskan 12. Okey, di manakah sisi adjacent? Okey, sisi adjacent adalah sisi di antara sudut theta dan juga sudut 90 darjah. Jadi ini adalah adjacent. 5. Tuliskan 5. Okey, jadi ini adalah jawapan kamu. Okey, jadi kita masuk pelajaran pertama kita pada hari ini, iaitu A. Menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent suatu sudut tirus. Okey, kita tengok contoh 4 di sini ya. Raja di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak PQR. PQR. Okey, hitung nilai panjang PR. Sekarang kita nak cari PR. Okey, PR adalah hypotenuse. Okey, kerana dia bertentangan dengan 90 darjah. Okey, jadi kita ingat semula teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras ya. Okey. Ini adalah hypotenuse ya, kerana dia bertentangan dengan 90 darjah. Jadi untuk mencari panjang PR, kita haruslah menggunakan formula teorem Pythagoras. Okey, jadi untuk mencari PR, kita ada sisi 8 dan 15 di sini kan. Okey, kita tengok untuk solution penyelesaian bagi A. Cara ni ialah 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Okey, kita kuasa 2 kan sisi yang ada, kedua-dua sisi ini. Jadi 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 dan kita letakkan punca kuasa 2 di atas. Okey, jadi kita cari dahulu 15 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2, jawapannya 289. Kemudian kita kuasa 2 kan, kita punca kuasa 2 kan, jadi 17. Okey, sekarang kita dapat sisi PR adalah 17. Okey. Okey, cikgu akan tuliskan sisi PR sekarang bernilai 17 cm. Okey, A kita selesai. Sekarang kita buat B pula. Okey, cari nilai untuk sin PRQ. Cari nilai untuk PRQ. Okey, so sudutnya berada di tengah-tengah huruf R. So R di sini. Sini adalah sudut. Okey. Jadi untuk sin, ingat formula tadi, so kah toa? Sin adalah so. Okey. Jadi apabila so bermaksud sin sama dengan opposite bahagi H. Okey, cari opposite dia. Opposite-nya bertentangan dengan sudut theta. Jadi opposite adalah 15. Manakala hypotenuse tadi kita dah cari ya. Hypotenuse adalah 17. Jadi jawapannya 15/17. Okey, sama ya. Selesai. Okey, manakala C, cos PRQ. Okey, PRQ masih lagi theta-nya di sudut di R. Okey, di R ya, masih lagi di sini. Ini adalah sudut theta kita. Cari cos. Okey, menggunakan formula so kah toa. Okey, so cos adalah A bahagi H. Okey, A adjacent bahagi H hypotenuse. Okey, di mana sisi adjacent? Okey, adjacent yang sebelah dengan theta, di antara 90 darjah dan juga sudut theta. Jadi 8 adalah adjacent. Letakkan 8 di sini, manakala hypotenuse tadi adalah 17. Jadi ini adalah jawapan 8/17. Sama ya. Baik, yang terakhir ialah D, tangent QPR. Sekarang sudut berada pada P. Okey, jadi cikgu padamkan contengan ini.
Okay, hypotenuse tetap sama ya. Hypotenuse akan kekal kerana dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi dia tak akan berubah. Ini adalah hypotenuse. Okey, sekarang sudut baru kita adalah pada QPR. QPR. So berada di tengah-tengah adalah P. Jadi ini adalah theta kita. Okey, dah ubah ya. Sekarang cari tangent theta. Okey, menggunakan formula SOHCAHTOA. Okey, jadi tangent sama dengan opposite bahagi adjacent. Jadi apakah opposite untuk sudut theta? Jadi sudut theta ini opposite ni yang bertentangan dengan dia lah. Okey, so ini adalah opposite 8. Okey, adjacent yang mana? Adjacent yang sebelah dia. Okey, di antara 90 darjah dan juga sudut theta. Jadi ini adalah adjacent 15. Okey, so jawapannya 8/15. Okey, betul ya. Alright, okey, kamu boleh ulang sekali lagi, tengok macam mana untuk mendapatkan jawapan. Okey, baik. Ini adalah latihan di dalam buku teks kamu ya, 5.1D. Okey, mari cikgu tunjukkan untuk membuat A ya. Okey, kita tengok soalan dia. Hitung nilai sin theta, cos theta dan tangent theta bagi setiap segitiga bersudut tegak berikut. Okey, cikgu tunjukkan bagaimana nak buat A. Okey, baiklah. So untuk A kita ada 15, 36 dan 39. Okey, di sini sudut 90 darjah dan di sini sudut theta. Okey, jadi cari sin theta. Okey, terus kita masukkan formula SOH. Okey, SOH adalah opposite bahagi H. Okey, untuk sin formulanya adalah SOH. Okey, kita tulis semualah, senang. Okey, SOHCAHTOA. Okey, so yang mana opposite? Okey, opposite adalah 15. Ini adalah opposite. Okey, so 15. Yang mana hypotenuse? Hypotenuse adalah yang bertentangan dengan 90 darjah. Ini sudut 90 darjah. Jadi hypotenuse adalah 39. Okey, so 15/39 kita boleh mudahkan. Kita bahagikan dengan 3. Okey, so 15 bahagi 3 dapat 5. 39 bahagi 3 dapat 13. Okey, selesai. Okey, cari cos theta. So cos theta menggunakan formula ini, A bahagi H. Okey, kah ya. A bahagi H. So di manakah A? Adjacent. A adalah sisi bersebelahan kan. Jadi di sinilah sisi bersebelahan dengan theta. Okey, tips yang kita nak tengok adalah di antara 90 dan theta. So di sinilah A. So 36 bahagi hypotenuse 39 kita dah cari tadi. So kita boleh mudahkan. Okey, mudahkan pecahan ini. Kita bahagikan dengan 3. 36 bahagi 3 mendapat 12, manakala 39 bahagi 3 mendapat 13. Tangent theta pula kita gunakan formula TOA. So opposite bahagi adjacent. Okey, mana opposite dia? Okey, dah ada 15. Okey, kerana kita gunakan theta yang sama ya. Adjacent berapa? Okey, adjacent kat sini tadi kan 36. Jadi macam biasa kita mudahkan, simplify the fraction, mudahkan pecahan, kita bahagikan dengan gandaan sepunya. 15 bahagi 3 5, 36 bahagi 3 12. Okey, kita bahagikan dengan gandaan sepunya terbesar. Okey, so kita akan dapat jawapan lah. Okey, cikgu tunjuk satu lagi. Okey, cikgu tunjuk yang E pula ya. Okey, sin theta di sini ya. Okey, sin theta. Kita formulanya SOHCAHTOA Okey, cikgu tuliskan semula SOHCAHTOA. So untuk cari sin O bahagi H. Okey, sekarang kita namakan dulu sisi-sisi yang ada. Senang Okey, 90 darjah bertentangan dia adalah hypotenuse kan? Okey, tapi hypotenuse tak bagi. Jadi untuk mencari hypotenuse, gunalah teorem Pythagoras. Okey, macam mana teorem Pythagoras? 1/6 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Lepas tu baru kita punca kuasakan dia. Okey, so kita guna kalkulator. Kamu pun gunakan kalkulator. Okey, semak adakah dapat jawapan yang sama macam cikgu. Okey, 11.56 di dalam ini. Kemudian kita punca kuasa 2 kan. Jawapan tadi mendapat 3.4. So hypotenuse adalah 3.4. Okey. Okey, manakah satu sisi opposite? Okey, ini adalah theta kita. Jadi bertentangan dengan theta adalah opposite. Okey, opposite ya. So 3 lah, opposite adalah 3. Okey, di mana adjacent? Okey, jika di sini hypotenuse, di sini opposite, jadi di sini adalah adjacent.
Okey, tipsnya adalah di antara 90 dan sudut. So, dia adalah adjacent di sini. Okey, jadi kita masukkan sahaja ke dalam formula. Opposite berapa? 3. Hypotenuse berapa? 3.4. Okay, di sini perpuluhan. Jadi kita jadikan dia nombor bulat dahulu. Okey, nombor bulat, nombor integer, tak ada perpuluhan. So kita darab dengan 10 lah. Okey, untuk hilangkan titik perpuluhan ini. So darab 10 menjadi 30 dan 34. Seperti biasa kita simplify, kita mudahkan pecahan ini, kita bahagikan dengan 2, mendapat 15/17. Okey, bila kita dah mudahkan. Okey, cos theta, kita ambil formula cos theta, A bahagi H. A bahagi H. Mana A? A adalah 1.6, H adalah 3.4. Seperti biasa, kita darabkan dengan 10 supaya kita dapat nombor bulat, nombor integer. Okey, so 16/34 kita mudahkan, bahagilah dengan 2. Okey, gandakan 10 besar. 16 bahagi 2 mendapat 8, 34 bahagi 2, 17. So dapat jawapan ya. Yang pertama 15/17, yang kedua 8/17. Yang ketiga tangent theta. So gunakan formula tangent O bahagi A. Opposite bahagi adjacent. Opposite berapa tadi? 3. Adjacent berapa? 1.6. Seperti biasa darablah dengan 10 untuk buangkan titik perpuluhan. 3 darab 10, 30. 1.6 darab 10, 16. Okey, seperti biasa bahagi dengan 2 untuk mudahkan pecahan ini. 30 bahagi 2 mendapat 15, 16 bahagi 2 mendapat 8. So inilah jawapan untuk tangent theta kita. Okey. Okey, pelajaran kedua kita pada hari ini adalah B. Okey, B hubungan antara sinus, cosinus dan tangent. Okey, baik. Ada satu formula yang kamu harus ingat ya, selain daripada SOHCAHTOA. Okey, ini adalah formula pertama, SOHCAHTOA. Formula kedua adalah di sini. Okey, tangent theta bersamaan dengan sin theta bahagi cos theta. Dari mana kita nak dapat ni? Okey, ini cikgu tunjukkan saja cara mendapat formula ini ya. Okey, kita ada satu segitiga sudut tegak di sini. Okey, theta-nya di sini ya, PQR. Okey, so untuk cari sin theta, opposite bahagi hypotenuse kan. So opposite-nya X, hypotenuse-nya 1. So X bahagi 1. So kita akan dapat di situ X sama dengan sin theta lah. Okey, X bagi 1 adalah X. So sin theta adalah X. Untuk B pula cos theta. Cos adalah kah, adjacent bahagi hypotenuse. So kah adjacent-nya adalah Y, hypotenuse adalah 1. Jadi Y bahagi 1 adalah Y. Okey, so cos theta kita adalah Y. Okey, jadi untuk tangent theta adalah TOA. Opposite bahagi adjacent. Okay, so opposite kita adalah untuk theta ni, opposite X, adjacent Y. So X bahagi Y. Dan kita tahu X tadi adalah sin theta. Betul tak? Okay, X tadi adalah sin theta. Sorry. Okay, jadi kita letakkan sini sin theta dan Y kita tahu adalah cos theta. Jadi kita gantikan Y cos theta. Okay, so kita akan derive satu formula baru. Macam ni. Okay, ini tangent theta kan? So ini tangent theta. So X adalah sin theta. So kita gantikan X di sini sebagai sin theta. Bahagi dengan Y. Y kita tahu cos theta. So kita gantikan Y sebagai cos theta. Jadi kita dapatlah satu lagi formula. Tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Okay, yang ini kena ingatlah. Okay, jom kita tengok contoh yang melibatkan formula ini. Okey, so contohnya ada di sini ya. Okey, contoh 6 dalam buku teks kamu. Okey, jika nilai sin theta 0.6, ini diberi ya, sin theta 0.6 dan cos theta juga diberi 0.8, hitung nilai tangent theta. Okey, so tangent theta ini adalah formula, betul ya? So formula tangent adalah sin bahagi cos. Apakah sin? 0.6 bahagi cos. Apakah cos? 0.8. Tulislah di sini 0.8. Macam mana tiba-tiba dapat 3/4? Jadi 0.6 bahagi 0.8. Jadi darab 10 darab 10. Sebab kita nak buang perpuluhan. 0.6 darab 10 menjadi 60. 0.8 darab 10 menjadi 80. So boleh potong 0 tinggal 6/8. Kita mudahkan pecahan ini bahagi 2. Bahagi 2. Dapatlah 3/4 di sini.
Okey, jadi dia tulis dalam bentuk perpuluhan menjadi 0.75. Okey, sebab dalam soalan diberi dalam bentuk perpuluhan. So bolehlah jawapan pun dalam bentuk perpuluhan. Okey, dua-dua pun boleh terima ya. Seterusnya contoh kedua. Okey, nampak complicated ya, tetapi senang sahaja. Okey, tak perlu guna kalkulator pun. Okey, untuk soalan yang menggunakan formula kedua tadi tak payah guna kalkulator. Okey, so kita tengok sin theta diberi 3/8, tangent theta diberi 3 per punca 55. Hitung nilai cos theta. Jadi ini adalah formula kan tadi, tangent sama dengan sin bahagi cos. Okey, cikgu tulis ya. Jadi tangent, apa tangent? Okey, tangent adalah 3 per punca 55. Okey, sama dengan sin theta berapa? 3/8. 3/8 bahagi cos theta. Cos theta berapa? Tak tahu. Tulis cos theta. Okey, so sekarang ni dia macam A sama dengan B per C. Contoh ni ya. Contohlah cikgu buat perbandingan. A dan C ni kita tukar tempat. Okey, so samalah cos theta dengan 3/55 kita tukar tempat. Okey, jadi cos theta sekarang sebagai subjek. So 3/8 bahagi dengan 3 per punca 55. Okey, so ini bermaksud 3/8 bahagi ni kita boleh tukar kepada darab. Dengan syarat nombor di bawah pun kita terbalikkan. So dia akan jadi punca 55 per 3. Dah terbalik. So ini darab kan? Bolehlah kita potong 3 dengan 3. Last sekali jawapan kamu punca 55 bahagi 8. Sama. Okey, tengok balik semula ya. Dia potong-potong je. Tak perlu guna kalkulator. Okey, baik. Ini adalah soalan juga dalam buku teks kamu. Hitung nilai X tanpa sebarang segitiga bersudut tegak ataupun menggunakan teorem Pythagoras. Okey, tak payah guna teorem Pythagoras dan tak perlu guna kalkulator. Okey, cikgu akan tunjukkan cara nak buat A. Okey, tengok Okey, so sekarang kita ada sin theta 1/2, cos theta punca 3/2, tangent theta kita ada X. So kita terus tulis formula tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. Okey, so tangent theta berapa? X lah. Okey, sin theta berapa? 1/2 bahagi, okey, cos theta kita ada di sini. Punca 3 bahagi 2. Okey, so ini X yang kita nak cari tadi. So biar je. Kita kekalkan dia di sebelah kiri sebab kita nak cari X. Okey, bahagi panjang ni, okey, kita ambil atas 1/2. Yang bahagi panjang ni kita boleh tukar kepada darab. Dengan syarat yang bawah ni kita terbalikkan. So menjadi 2/3. So 2 boleh potong. So dia akan jadi 1. Okey, 1 ni 1 lah 1 darab 1 bahagi bawah dia 1 darab 3/3. So ini jawapan kamu. Okey, untuk A. Seterusnya D. Okey, so untuk D, okey, cikgu tunjukkan untuk D juga. Sin theta diberi 7/9, cos theta X, tangent theta 7/4/2. Okey, jangan risau, senang aja. Okey, sebab kalau guna formula ini dia hanya potong-potong aja, tak perlu guna kalkulator. Okey. So tangent theta sama dengan sin theta bahagi cos theta. So tangent theta berapa? 7/4/2. Sin theta berapa? 7/9 bahagi cos theta berapa? X. Okey. So kalau X ni kat bawah, tak boleh lah. Kita kena jadikan dia di atas. Jadi kita tukar tempat. Yang ada sama dengan ni kan, yang X pergi sana, so yang 7/4/2 pergi bawah. So dia akan jadi macam ni. Sekarang X menjadi subjek kita. Okey, 7/9 kita tulis juga. Bahagi dengan, ni bawa ke bawah lah. 7/4/2. Okey, so sekarang dia akan jadi X sama dengan 7/9. Yang bahagi bawah ni boleh tukar kepada darab dengan syarat dia terbalikkan. Yang pecahan di bawah tu kita terbalikkan. So jadi 4/2/7. Okey, so 7 bolehlah kita potong. Okey, dapat 1 kan. So atas sekarang ada 1 darab 4/2 menjadi 4/2. Yang bawah pula 9 darab 1 menjadi 9. Inilah jawapan kamu. Okey, tengok balik ya. Senang sahaja. Okey, selesailah
pelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi untuk latihan pada hari ini, latihan untuk teks muka surat 117 ya. Okey, sila buat uji minda 5.1B nombor 1 dan 2 semua. Okey, untuk murid yang sukar nak faham, untuk nombor 1 kamu boleh buat ABC. Okey, buat ABC sahaja. Okey, jika ada masalah boleh WhatsApp cikgu lah. Okey, buat dalam buku latihan matematik 2. Okey, alright, terima kasih. Jumpa lagi.